menyebabkan Aus dan Khazraj hampir berperang, bukan berucap. Hampir mengangkat senjata. Lalu Allah menurunkan ayat-ayat yang dibaca itu. Dengan keimanan, pertelengkahan yang sengit menjadi padam dan hidupnya persaudaraan yang kukuh dan kuat. Kita semua tahu pergolakan yang berlaku akhir-akhir ini bukan kerana kita, tapi kerana rakan tahaluf kita. Dengan sebab kelemahan-kelemahan yang ada pada kita, menyebabkan berlakunya hal-hal yang begitu yang boleh mentarbiahkan kita semua. Laksana satu pasukan bola sepak. Saya sepak bola tengah padang. Ada orang yang ambil bola, passing sana, passing sini, tendang, masuk gol sendiri. Ini yang berlaku. Sekiranya kita kembali kepada ayat yang dibaca tadi, dengan keimanan boleh menyatu kita. Ayat ini menyuruh kita berpegang dengan tali agama Allah. Wa'tasimu bihablillah. Ayat ini menyuruh kita mati dalam keadaan Islam. Ini sangat menarik. Mengapa Allah tidak berkata mati dengan Muhammad, walaupun dia seorang Nabi? Termasuk Muhammad SAW disuruh mati dengan Islam. Bukan mati bersama Tuan Guru Mursyid, bukan mati bersama Datuk Dr. Harudin, bukan mati bersama dengan Abdul Hadi Awan, bukan mati bersama dengan PAS, bukan mati bersama Pakatan Rakyat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mati dengan Islam. Kita bersama dengan PAS kerana Islamnya. Sejarah politik dunia Islam memaparkan bagaimana Parti Istiqlal di Morocco yang ditubuh dan dipimpin oleh almarhum Syekh Al-Adul Farsi, yang mengarang kitab Maqasid Syariah di tahun 60-an. Parti yang berjuang menentang penjajah Perancis, termasuk parti yang pernah menjadi kerajaan, menjadi pembangkang. Parti yang tegah dengan Islamnya tiba-tiba menjadi parti sekular hari ini. Parti Muslim League di Pakistan yang berjuang menegakkan negara Islam Pakistan, hari ini menjadi parti sekular yang teguh. Di sini perlu menyadari kita perlu bersama dengan Islam. Hari ini